Dan Nabi SAW buat pergi jauh tu, dia ada maksud dia. Ada maksud dia. Kalau tidak pergi jauh, tempat orang duduk jadi kotor, menyakiti orang, mengganggu orang. Bila pergi jauh, tidak mengganggu orang dari segi bau, dari segi apa, dan orang pun tidak melintas situ. Lindunglah daripada pandangan orang. Itu maksudnya. Tapi kalau dalam rumah tu maksud tu juga tercapai, apa salahnya? Apa salah itu dari Imam Bukhari nak? Apa salahnya? Sebab dalam rumah pun tertutup, tak nampak. Tak nampak. Dalam rumah pun tak nampak. Lepas pada tu tak ada bau, tak ada gapo. Pada hakikatnya walaupun kata dalam rumah, pada hakikatnya walaupun kata dalam rumah, sebenarnya najis tu pergi jauh. Macam sekarang ni, terutama macam sekarang ni kan, kita kata najis tu pergi jauh, suku sakak dan lain, tak ada nampak. Apa lagi kalau kita jaga kebersihan dia, maka tak timbul masalah tu. Hak Nabi SAW kata tu, syaitan hadiri tempat kotor. Kotor dia tidak mesti jambai saja. Sebab syaitan ni dia makhluk jenis kotor. Dia akan sesuai dengan hak kotor. Dia akan suka kepada kekotoran. Kekotoran ni hak nyatanya iaitu tempat buang air. Terutama kalau tidak macam kita lah ni. Bukan bermakna syaitan ni pergi dekat bilik air tu saja. Tempat kotor, tak caralah tempat tidur pun kalau kotor. Dia sukalah. Dan malaikat tak suka. Tapi kalau kita jaga bilik air tu bersih molek, kira-kiranya dia akan kurang lah. Walaupun nak banding dengan tempat lain tu, tempat itu lebih sesuai untuk syaitan nak banding dengan tempat lain. Tetapi kemudahan nak ceritanya hak Nabi SAW ajar ni, kalau keperluan kita lebih besar lagi, hak tu kita boleh elok, kita boleh atasi. Dengan cara apa dia? Dengan cara buat dinding molek, jangan buat bunyi, jangan buat apa jadi orang jijik duk makan ke apa semua tu. Jangan, kena jaga hak tu. Di samping tu kena jaga kebersihan pula, gitu gini, kena jaga. Bila jaga, dia akan jadi kurang lah. Hak tak boleh tu dia jadi lemah, dia jadi kuat hak boleh pula. Itulah hak Nabi SAW ajarnya. Buang air di rumah. Jadi buang air ni, buang air besar di sini maksud tabarruz ni. Kalau buang air kecil tabawul apa panggil. Mana kalau buang air besar pun boleh dibuat di rumah, air kecil lagilah boleh. Air kecil lagilah. Ini menunjukkan bahawa Islam ni agama kemajuan. Dia raya ada, dia isyarat ada, dia bagi contoh dah daripada zaman Nabi lagi boleh buat. Padahal tentu sekali pada masa tu tidaklah sempurna sekarang, sesempurna sekarang ni. Kalau kata bilik air pun, maknanya kalau seperti sekarang ni lebih sempurna, itu lagi bagus lah, lagi molek, lagi bagus. Hak tu lah hak Nabi naknya. Seperti hak sekarang ni, kalau lebih lagi kita buat comel lagi, molek lagi, apa tak apa kalau kita ada kemudahan. Tidak kata orang Islam ni mundur kena buang air molek padan semua. Tidak lagu tu. Bahkan dalam setengah-setengah keadaan masa-masa tertentu buat lagu tu tidak molek pun. Jadi tidak molek pun. Sebab apa? Orang ramai dah tidak semua zaman itu. Kampung beberapa orang je. Zaman lah ni tidak. Semua tempat orang pergi belakang tu. Semua tempat diperlukan belakang tu. Tak ada dah hak kosong. Jadi tak sesuai dah. Apa lagi kalau duduk di bandar, nak pergi cari mana lagu tu. Hak lebih sesuainya hak ni. Imam Bukhari tak mari sikit tak mari. Cara dia, kita kata dia keset hukum. Tengok. Ni buang air dalam rumah pula boleh. Contohnya dalil dia nya iaitu Ibnu Umar naik atas rumah Hafsah untuk salah satu keperluan dia. Dia pun ternampak Rasulullah SAW duk qada hajat dengan membelakangi kiblat, yakni Kaabah, dan dengan menghadap Syam. Yang menghadap Syam tu Baitul Maqdis lah. Menghadap. Ini menunjukkan tak apa, Nabi SAW sendiri buang air. Buang air atas bangunan rumah dia tu. Dan rumah Nabi SAW ni sebenarnya dia ada loteng. Rumah Nabi ni dia ada bahagian bawah, dia ada bahagian atas. Atas tu boleh duduk juga. Dan atas lagi daripada tu bumbung. Bumbung dia tu rata. Rata. Sekarang ni pun kita buat juga, tapi tempat kita ni kurang sesuai muka hujan kan. Kuat sangat. Jadi
Setengah-setengah tu ada bangunan-bangunan biasalah, kita kata bangunan ni. Mesti dia sama datang. Sama datang. Tapi nanti dah pastilah datang sekali tu ada ke gini. Sebab tempat kita ni hujan kan. Banyak, jadi dia lebih sesuai gitu. Tapi di Madinah tu, kebanyakan rumah kalau ada bertingkat, lagu tu lah. Maknanya ada dah. Rumah bertingkat ni ada dah. Cuma tidaklah bertingkat sekolah ni. Dan itu boleh jadi dalil kepada kita bahawa duduk banyak tingkat ni tak apa. Sebab apa? Zaman Nabi sudah ada dah. Nabi sendiri pun dia duduk tu, dia panggil syurfah. Dia panggil syurfah. Ada kalanya Nabi bila dia sakit, dia tak pergi masjid, dia semaya rata loteng. Dia semaya rata. Sahabat-sahabat tunggu dia. Ada sebahagiannya duduk rata, boleh muat lagi. Sebahagiannya duduk bawah ni, jadi ramai penuh rumah dia. Itu bentuk rumah dia. Seperti kita kata tadi, Imam Bukhari dan 3 imam besar, iaitu Malik, Syafi'i dan Ahmad, mengatakan boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat dalam keadaan ada dinding ataupun ada pengadai. Boleh. Inilah dalil dia. Dan hak ni di mana? Di rumah ni, atas rumah. Atas rumah. Bapa Nabi SAW sediakan di atas rumah tu untuk kemudahan lah isteri dia. Dah tak boleh, tak molek pergi keluar, moleknya dah tahu rumah. Tapi kalau perlu juga, keluarlah. Kita nak buat lagu mana dah tahu rumah, tidak jadi kotor kan sampai gitu kan. Dapat kena tahu rumah gitu. Pun dalam bekah lah. Dalam bekah kan ikat molek sepuluh budak-budak tu. Ikat dalam supit tu kan. Tinggal situ esok, dia buang lah. Begitu. Begitu juga dengan buang air kecil. Nabi SAW pun pernah juga. Dia gitulah, dia bahkan dia ada bekah. Satu mangkuk dia akan kecil situ. Kalau dia boleh keluar, dia pergi. Kalau tidak, begitulah. Dan dia buang. Dulu ada timbul persoalan kan, najis Nabi ni, apa ni, najis Nabi ni, air kencing dia kau najis kau tidak. Dulu ada dah persoalan ni, pokok kita timbul. Dan kita pun sudah jawab dah tu. Jadi kira-kiranya lebih sahihnya, dia kira serupa dengan orang lain. Tidak pernah diajar dalam hadis yang sahih dikata dia tu suci. Kalau suci berebuk lah sahabat. Tak ada berlaku lagu tu. Supaya rambut tu pakai ambil rambut, ambil sipai ada. Sebab suci rambut. Tapi adakah pakai minum air kecil? Jejek kalau lagu tu bawa ajaran lagu tu, suka kau orang kafir. Dia buat nganying ke dia. Dan sebenarnya tidak ada. Kalau ada pun sekali dua berlaku. Dan itu dia tidak suruh. Dia tidak suruh. Dia tidak menggalakkan. Dan orang yang berlaku tu, misalnya hamba perempuan, dia minum air kecil, setengah ulama kata dia kamak kau air, tidak jelas. Setengah kata memang dia tahu air kecil, tapi dia sayang sangat pada Nabi ni kan, dia jadi minum. Ni orang panggil orang maghlubul hal. Maghlubul hal ni orang yang diri dia di luar kawalan diri dia. Dia tidak dapat mengawal diri dia. Orang lagu ni dalam setengah-setengah keadaan dimaafkan kalau dia tidak sengaja. Orang tidak panggil kalau siapa mati pun bunuh diri, tidak. Misalnya seorang ibu yang sangat kasih kepada anak dia jatuh dalam sungai, dia tak ingat dah ke diri dia, dia kira nak selamat, dia terjun, padahal dia tak pandai mengenal, kedua-dua mati. Jadi orang panggil bunuh diri, komok tu. Dah. Sebab apa? Dia termasuk dalam orang maghlubul hal. Itu dalam istilah dia panggil maghlubul hal, orang yang di luar kawalan. Dia tidak dapat mengawal diri dia. Lagu tu lain hukum dia. Tetapi hak ramai-ramai ni, hak boleh kawal, hak waras molek ni, ada kau buat lagu tu? Isteri dia dodek orang lain lah. Kalau molek gak, berkat gak dah. Dia ke bini dia. Tapi tak ada dalam riwayat mana-mana menyebutkan mana-mana isteri dia minum. Sahabat lain hak rapat-rapat, kau hak sayang sangat pada Nabi, begitu patuh kepada Nabi, melutut depan Nabi, tak ada minum. Kalau ada itu kes terkecuali tu orang panggil tu. Orang tak boleh buat kira tu. Tak boleh nak jadikan contoh, nak buat panduan, tak boleh. Supaya juga Abu Taibah yang bekal bekal kepala Nabi tu, ambil darah tu, dia pergi minum, padahal Nabi tak suruh. Hal tu pun serupa. Orang lain tak buat lagu tu. Dan sama ke dia buat lagu tu? Tak juga.
Menunjukkan maknanya semua tahu bahawa benda ni tidak begitu. Hak najis tetap najis.